bila kita melihat sesuatu ni, kita memberi masa, kepada Datuk Idris Jallah ni telah diberi tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjaga usaha ini, dan tetapi setelah beberapa lama kita lihat tidak menampakkan bahawa ia membawa aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk memperkasakan orang Melayu di dalam bidang ini. Dan sekarang saya bukan mengatakan bahawa beliau tak memperkasakan, tetapi menampakkan juga bahawa beliau seolah-olah tidak memberi peluang kepada orang Melayu di dalam bidang ini untuk maju ke depan. Dan persepsi yang kita lihat selama ini, apabila kita sebut saja Melayu, tidak layak, tidak berupaya, ataupun tidak ada daya saing yang ni. Saya nak mengingatkan bahawa Petronas pada hari ini, sehinggakan ia menjadi a Fortune 500 company, telah dibina daripada landasan from the ground up oleh Yang Amat Berhormat almarhum Tun Razak, Tengku Razali, penglibatan dengan Tun Azizan, Tun Dr. Mahathir. Ini semua orang Melayu, sehingga hari ini ia telah menjadi satu syarikat Fortune 500 yang terkenal di merata dunia. Kita bukan saja nakkan kita bukan satu pengeluar minyak yang besar di dalam negara kita kalau berbanding dengan jiran-jiran kita, tetapi kita adalah satu negara, dan Petronas ni terkenal sebab mereka meneroka negara-negara luar daripada Malaysia ni, dan membantu negara-negara pengeluar minyak yang lain, sehingga kan pendapatan mereka pun sudah melebihi daripada pendapatan daripada pengeluaran minyak di dalam negara. Jadi ini semua dikendalikan oleh ramai orang Melayu, menunjukkan yang ada kebolehan, ada keupayaan, dan ada niat untuk membangunkan negara kita oleh mereka-mereka ni. Jadi persepsi yang seolah-olah orang Melayu ni dia dalam oil and gas ni semua dia tak ada upaya, ini adalah salah, dan saya rasa persepsi ini adalah persepsi yang jahat yang hendak ni. Pada hari ini kalau kita lihat, itulah saya nak minta jasa baik daripada pihak Dialog untuk memberi lebih ruang kepada orang Melayu di dalam bidang ni. Kalau memandangkan kepada fasa pertama yang bernilai 2 bilion, di bawah mereka saya dimaklumkan hanya 5% saja telah diberikan kepada orang Melayu. Jadi kita minta jasa baik beliau. Tetapi juga Datuk Sri Idris Jallah ni adalah dalam satu situasi ataupun kedudukan yang boleh memainkan peranan yang lebih besar untuk menentukan peluang yang lebih adil diberi kepada Melayu. Hari ini bila kita lihat, bukanlah kita nak minta peluang ni kerana ia adalah hak kepada kita, hak orang Melayu, bukan. Kita nak minta supaya peluang yang sama rata diberi, sebab kita dah boleh bersaing. Masalah sekarang, kalau dulu kita meminta atas nama hak Melayu, tapi hari ini kita minta atas keupayaan yang ni, tetapi nampaknya peluang yang adil tidak diberi kepada pemain-pemain Melayu di dalam bidang ini. Ini saya bawa hasrat yang disampaikan oleh saya oleh orang Melayu di dalam bidang ini. Jadi nampak gaya saya pun mintalah jasa baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meneliti dan mengikut. Kalau semua ada KPI, kita tengok juga KPI Datuk Seri Idris Jallah ni, KPI setakat mana beliau berkhidmat untuk menentukan yang agenda negara kita untuk memperkasakan orang Melayu di dalam bidang ini disempurnakan. Kalau tidak, maka saya rasa ada baik beliau ditukar dan diberi kepada seorang menteri yang boleh membawa hasrat dan aspirasi negara ini ke tempat yang seharusnya. Yang bila saya bagi tahu menteri ni, bukanlah saya nak katakan menteri Melayu. Asalkan menteri itu boleh membawa hasrat Perdana Menteri
dan juga agenda negara kita yang membolehkan orang Melayu bersaing dengan sempurna. Ya. Tapi kalau itu pun susah, carilah orang Melayu yang boleh. Ini penting. Sebab di dalam projek-projek yang sehingga 60, 80 bilion ringgit ni, janganlah sampai orang Melayu dapat tulang, yang lain dapat lemak, daging, ya. Jadi kita nak diberi peluang yang sama rata untuk bersaing di dalam bidang ini. Bila seorang ni dilantik sebagai senator, dia fikirkan bahawa dia hanya bertanggungjawab dan kepada Perdana Menteri. Ya? Tapi Perdana Menteri kita pun memberi tanggungjawab terhadap ke atasnya, ya, dengan sifat yang ikhlas. Memikirkan bahawa hasratnya dapat direalisasikan oleh menteri, bukan saja Idris Dara, semua ahli di kabinet telah dipertanggungjawabkan oleh Perdana Menteri untuk membawa hasrat dan agenda negara kita ke tahap yang membolehkan kita mencapai tahap taraf negara maju di 2020. Tetapi apabila tanggungjawab itu tidak dapat digalas dengan betul, jadi inilah kita perlu suara-suara untuk supaya Perdana Menteri kita dapat tahu apa yang sebenarnya berlaku di bawah ni. Jadi memang sebaiknya seorang menteri itu dijadikan calon supaya beliau dapat dipilih oleh rakyat, ya. Jadi beliau tahu macam mana rasanya untuk nak berkhidmat, ya. Pelantikan dengan pemilihan ni lain. Jadi kalau pelantikan ni jalan mudah lah.